Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat teruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, hikayat fiqh yang terpilih. Pada hari ini 16 hari bulan 1 2022, kita sambung perbincangan kita dalam siri yang ke-116. Siri yang ke-116. Hikayat tentang kisah Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i dari kabilah Tai'. Macam mana kita nak eja Tai'? Ta-ya dan Amzah, Tai'. Dengan tulisan Rumi, Tai'. Adi bin Hatim dia mencerita dia duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala baina ana 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iz atahu rajulun fashaka ilaihi al-faqah. Ketika aku sedang duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengadu dia fakir. Al-faqah bermakna al-hajah, seorang yang fakir mari mengadu. Summa atahu akharu fashaka qat'as sabil. Yang seorang lagi pula mari mengadu dia kena ganggu. Qat'as sabil ay qat'us sabil ay kharaja lusus. Mana ada pencuri, perampok di tengah jalan. Ada perampok di tengah jalan, menakut-nakutkan orang. Faqala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Adi, ya Adiyu, wahai Adi, hal ra'aital Hirah, pernahkah kamu tengok negeri Hirah? Di mana Hirah ini? Baladun bijanibil Kufah, satu negeri dekat dengan Kufah di Iraq. Qultu, kata di Adi, lam arha, maaf Rasulullah, saya tak tengok. Waqad umbitu anha, tapi aku dapat maklumat tentang dia. Aku dengar cerita, tapi aku tak pergi. Macam kita inilah, banyak negeri kita dengar, tapi kita tak sampai lagi di sana kan. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in talabikal hayatu, Adi, sekiranya engkau panjang umur, la tarayanna az-za'inata, kamu akan tengok wanita-wanita menunggang kenderaan, tartahilu minal hirati, mengembara daripada Hirah, daripada Kufah, Iraq, hatta tatufa bil Ka'bati, sampai ke Mekah, mengembara. La takhafu ahadan illallah, mereka tak takut gangguan-gangguan perampok, pencuri, pengacau, segala jenis tidak ada, kecuali dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Riwayat ini dalam Bukhari. Walil hadisi baqiyatun. Hadis ni ada tambahan, tapi dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dan lain-lain, mana bukan dalam Bukhari dah. Qultu, Adi kata, qultu fima baini wa baina nafsi, aku duk memikir dalam hati aku, fa aina du'aru tayyib alladhi sa'arul bilad, di mana penyagak Bani Tayyib ni yang duk mengacau orang atas muka bumi ni. Mana bila Nabi sebut macam tu, dia memikir, negara dah aman, penyagak Tayyib nak gimana buat tu. Wala in talat bika hayatun, andai kata engkau panjang umur ya Adi, la tuftahanna kunuzu Kisra,
kamu akan buka gedung-gedung harta Kisra. Kisra ni Raja Parsi. Qultu, Adi pun nak pasti. Kisra bin Hurmuz, mana Raja Parsi Rasulullah? Qala Kisra bin Hurmuz. Nabi akur. Nabi kata, ya, Kisra tu. Bukan orang lain. Maknanya Raja Parsi akan jatuh. Wala in talat bika hayatun. Adi, sekiranya engkau panjang umur, la tarayanna ar-rajulu yukhriju mil'a kaffihi min zahabin aw fiddatin yatlubu man yaqbaluhu minhu fala yajidu ahadan yaqbaluhu minhu. Kalau kamu panjang umur, kamu akan tengok dunia ni akan mewah. Kekayaan yang banyak. Orang bawa harta, bawa emas, nak pergi bayar zakat, nak pergi derma, tak ada orang terima. Semua kaya belaka. Kita kata, tuan ambil zakat saya, aku nak bagi zakat engkau. Sudah. Wala yalqayannallaha ahadukum yawma yalqahu. Kamu akan bertemu dengan Allah pada hari kita bertemu nanti di akhirat. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman yutarjimu lahu. Tidak ada di antara dia dengan Allah penterjemah. Dia boleh bercakap terus dengan Allah Azza wa Jalla. Fayaqulanna alam ab'as ilaika rasulan fayuballighuka. Bukankah aku dah hantar kepada kamu rasul yang telah menyampaikan agama aku kepadamu? Fayaqulu bala, ya. Bukankah aku telah beri kepada Allah tanya. Bukankah aku beri kepada kamu harta dan aku beri kepada kamu kelebihan-kelebihan yang banyak? Mereka kata, bala, ya Rabbi, benar. Kami dah terima nikmat, kamu rasul dah sampai. Fayanzuru an yamini. Dia tengok di lengan kanan dia tak nampak kecuali neraka Jahannam. Wa yanzuru an yasari. Tengok belah kiri tak nampak kecuali nampak neraka Jahannam. Maknanya di akhirat esok. Qala Adiyu. Adi berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyiki tamratin. Naklah kamu buat tembok, dinding, penyekat di antara kamu dengan neraka walaupun sebelah butir tamar, sebelah biji tamar. Mana setengah biji tamar. Maknanya walaupun sedikit, sedekahlah. Faman lam yajid syiqqa tamratin fa bi kalimatin thayyibah. Kalau dia tak ada setengah biji tamar pun tak ada nak sedekah, cakaplah dengan bahasa yang baik. Qala Adi. Adi pun kata, fara'aitu az-za'inata tartahilu minal hirati hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ila Allah. Sepanjang hidup aku sempat tengok wanita-wanita mengembara daripada Hirah ke Mekah, aman, tidak takut. Wa kuntu fi man iftataha kunuz Kisra bin Hurmuz. Aku salah seorang daripada yang pergi membuka gedung Kisra di zaman Pemerintah Sayyidina Umar. Wala in talat bikum hayah. Adi pula ulang balik kalimah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, andainya panjang umur kamu semua, la tarawunna ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan tengok apa yang diucapkan oleh Nabi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yukhriju mil'a kaffihi, yang mengeluarkan harta dalam tangan dia, tak ada siapa nak terima. Jadi zaman Adi belum ada kemewahan yang tersebut. Baiklah para jemaah sekalian, dilalatul hadis ini dibincangkan oleh para ulama dalam bab mana jawazu. Dalam bab adakah harus boleh ke wanita-wanita pergi mengerjakan haji mengembara seorang diri tanpa mahram. Nah, ini perbahasan dia. Bab tengok wanita Hirah mengembara daripada Hirah ke Mekah. Mana dia pergi kumpulan dia je. Maknanya isu pergi Mekah tanpa mahram. Macam kita inilah sebahagian wanita tak ada mahram. Dia pergi ikut tabung haji, ikut rafqah mukminah itu ya. Baiklah. Kita pergi kepada siapakah Adi bin Hatim. Cerita Adi ni dah ulang dah banyak, ada dah dulu. Tapi dalam tajuk ni pengarang dia ulang balik, tapi mungkin dalam CD yang lain, dalam episod lain. Adi bin Hatim bin Abdullah At-Ta'i Muhajiri, seorang yang berhijrah, digelar dengan nama Aba Tarif.
Dia datang ke Madinah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam pada bulan Syaban pada tahun yang ke-10. Orang panggil dekat dengan nak tinggal berapa bulan lagi Nabi nak wafat sallallahu alaihi wasallam. Ada kata lain pada tu. Kana sayyidan syarifan fi qaumi, seorang yang mulia dalam kaum dia. Khatiban, seorang pemidatu. Hadiri jawab, petah, memberi jawapan-jawapan, maknanya pandai bercakap. Fadilan kariman, seorang yang hebat, yang mulia. Qala Adiyu, Adi menceritakan tentang dia. Ma dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu qattu illa wassa'ali. Aku tak masuk dalam majlis Nabi kecuali Nabi luaskan tempat duduk. Nabi makna Nabi bagi ruang pada aku. Adi, sini. Au taharrak, ataupun dia bergerak sikit. Di sini. Satu hari aku masuk dalam rumah Nabi, waqadim tala, penuh dah ruang. Fawassa'ali, Nabi pun bagi ruang, suruh duduk dekat dengan dia. Sebab Adi ni ada kedudukan, Adi ni ada makanah, orang yang hebat, maka Nabi ambil hati dia. Jadi kita pun kadang-kadang ada juga ruang-ruang yang kita kena beri, kan? Ruang-ruang kena beri tempat. Bukan makna kita diskriminasi orang miskin, bukan makna kita, lah. Ada kalanya makanan, kedudukan orang itu perlu kita beri tempat supaya dia terasa dia tu dihargai. Lebih-lebih lagi Adi ni masuk Islam di saat akhir, dan dia pula orang yang hebat di kampung dia, orang besar di kampung dia. Mana dengan kemasukan Islam, Adi boleh jadi ramai lagi orang lain yang akan masuk Islam. Allahu Akbar. Satu hari penyair datang ke rumah Adi nak puji dia. Penyair nak puji Adi. Dia kata, ya aku nak pujimu ya Aba Tarif. Adi kata, tunggu kejap. Mu jangan puji lagi sehingga aku beritahu apa yang aku miliki. Dia biasanya geng-geng pemuji orang ni dia suka puji lebih-lebih. Jadi Adi mula jadi nak main dia. Dia kata, mu puji aku setakat yang aku beritahu je, jangan lebih pada tu. Dia kata, li al-fudani'ah. Al-fudani'ah, aku ada 1000 kambing. Aku ada 1000 kambing betina. Wa alfa dirham, 2000 dirham duit. Wa salasatu a'bud, 3 orang hamba. Wa farasi hadi, dan kuda aku ni hubisa fi sabilillah, semuanya aku beri untuk perjuangan fi sabilillah. Allahu Akbar. Itu Adi kata, kalau mau nak puji setakat tu, jangan lebih pada tu. Aku tak ada lebih daripada itu. Puji. Tapi terkenalah dengan Adi ni seorang yang pemurah. Baik para jemaah sekalian, cerita Adi ni Tuan Syekh kita break setakat ni dia kata. Kalau mau nak tengok yang panjang, kamu tengok dalam hikayat yang nombor 74 yang lalu. Kita dah cerita separuh daripadanya. Dan sini pula dalam hadis tadi pun cerita balik. Isu yang kedua dalam tajuk kita ni, aghfala Adiyu ismai rajulaini. Adi tak sebut nama 2 orang laki-laki tu. Dia kata seorang datang mengadu dia fakir, yang seorang lagi mengadu tentang gangguan daripada perompak di jalanan. Tapi Adi tak cerita apa Nabi respon kepada 2 orang itu. Cuma Nabi beritahu kepada Adi, mu jangan heran, kefakiran akan hilang bila Islam dah menang nanti, dan ketakutan perompak-perompak penyagak di jalanan juga akan terhapus dengan kedatangan Islam. Maka di sini para ulama hadis mengatakan al-jahlu, jahil, tak tahu nama 2 orang sahabat, tidak memberi mudarat dari sudut kesahihan cerita. Itulah kelebihannya para sahabat, kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang ketiga, kita pergi kepada kisah. Laki-laki yang pertama tadi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-faqah. Al-faqah wa hiya al-faqr wal hajah. Mana sangat perlu, terdesak kata orang. Itulah kebanyakan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kebanyakan mereka awaz, tak ada harta. Mereka datang sama ada dia berhijrah, meninggalkan harta benda di kampung, ataupun mereka dah hidup zuhud, maka ada belakalah keadaan-keadaan tersebut.
mereka berhijrah terpaksa tinggal harta dan banyak lagi. Jadi ada di kalangan mereka yang fakir daripada asalnya memang fakir. Ada yang fakir dengan sebab peperangan. Maka mereka datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kalau apa yang bantuan yang dapat diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah. Nabi setiap orang datang jumpa dia tidak akan hampa. Tak akan hampa. Orang kenyang, orang lapar akan kenyang, insya-Allah. Orang tak ada pakaian, ada pakaian. Sedikit atau banyak. Tengok keadaan lah, tengok suasana yang berlaku. Ammal akharu, yang seorang lagi pula syakka ilaihi, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perompak di jalanan. Maknanya pada peringkat awal tu gawat suasana keadaan itu gawat. Terkena dengan nama syuttar. Dengar ni, istilah orang Arab masa tu dia panggil syuttar. Syuttar ni al-khabithul fajir. Orang panggil penyagak lah, penjahat. Was-sa'alik, dan terkena juga dengan puak-puak fakir. Sa'alik ataupun sa'luk. Jadi orang fakir yang tidak sabar. Jadi bila dia ni tak ada kerja, nakal, fakir, jadi keluarga dia, ahli kabilah dia akan halau mereka daripada kampung. Ini bahaya ni tuan-tuan. Sebab tu kita tak boleh halau budak-budak ni. Kita kena ada tempat pelindungan. Kena ada tempat, orang panggil tempat pelindungan untuk beri bantuan. Kalau dihalau, dia pergi ke mana? Tengok cerita ni. Jadi geng-geng perangai huduh tadi, fandamma ilal fuqara, pergi bercampur dengan orang fakir-fakir yang tak ada kerja, puak-puak penganggur ni. Maka mereka duduk di padang pasir. Mereka duduk berkampung ataupun berkumpul di padang pasir di Sahara, di bukit-bukit. Kerja dianya, orang lalu serang, ambil harta, bunuh orang, barang-barang makanan dirampas ataupun diambil wanita-wanita, mungkin dicolek dan sebagainya. Kejap. Dalam sejarah ni dia kata, wa min ashhari haula, di antara orang yang ikon kepada geng-geng ni, geng penyagak padang pasir zaman tu, terkena dalam buku sejarah Ta'abbata Syarra. Nama dia Ta'abbata Syarra, As-Sulaik ibnu Sulakah. Comel nama dia. Boleh tuliskan nama. As-Sulaik bin Sulakah At-Tamimi dan Malik bin Ar-Raib. Malik bin Al-Raib. Jadi kalau kita nak tengok nama-nama besar ini, kita kena tengok dalam buku Qisasul Arab. Ada buku besar, ensiklopedia Qisasul Arab, cerita orang Arab. Jadi kita tak nak ambil lah cerita tu, kita nak ambil cerita Adi je. Isu yang kelima, Al-Hirah. Hirah ni satu kampung qaryah dekat dengan Kufah, dekat dengan Iraq. Ada kata sebuah negeri yang lama di Kufah, sebelum Islam, negeri Arab, tapi orang panggil cenderung kepada Parsi. Makna dia punya walak apa ni? Negeri Arab yang menjadi amil kepada Parsi. Dan raja dia pada waktu tu nama Iyas alif sin bin Qabisah At-Ta'i. Iyas bin Qabisah At-Ta'i, dan dia duduk di bawah pemerintahan Kisra selepas terbunuhnya An-Nu'man bin Munzir. Sebab itulah bila Nabi sebut akan aman perjalanan negara ini, Adi duk fikir dalam hati dia, aina du'ar tayyib, di mananya geng-geng penyagak tayyib ni, nak hidup mana puak tu ni yang masuk di kawasan puak ni, puak Gedebel, orang kata Gedebel, geng Samsing. Dan tidak ada riwayat Nabi SAW pernah sampai ke Hirah. Tak ada. Dia pergi ke Syam. Ada. Adi tak pergi juga. Dia kata lam arha, aku pun tak tengok, tapi aku dengar cerita. Jadi kenapa Nabi kita sebut Hirah sedangkan Nabi tak pergi? Jadi ini dia panggil hadis ni mimbabi
min babi zikri mauqi'in ba'id. Nabi nak sebut satu tempat yang jauh, perjalanannya asalnya berliku dengan godaan-godaan, dengan cabaran, tapi bila Islam datang, semuanya aman. Wanita mengembara dari Hira ke Mekah, aman. Tak ada lagi, tak ada lagi perampok, tidak ada hayawan, binatang-binatang yang apa ni, muftaris, apa dia ni, wuhush, binatang yang berbisa, serigala, harimau, singa-singa yang ganas, tidak ada lagi. Aman je, Masya Allah. Itulah kedatangan Islam, nama dia pun Islam. Jadi para jemaah sekalian, kita jangan berani, kan, berani duduk samakan hari agama-agama. Mana ada hari agama-agama dalam dunia? Hari agama Islam saja. Inna dina indallah Islam. Agama orang lain itu ambil ke dia lah. Lakum dinukum waliyadin. Kita jangan cuba nak jadi pluralism ataupun nak jadi liberal, tak tahu pasal macam ni. Yang kita sibuk sangat nak menyamakan agama, nak sambut hari agama lain itu kenapa? Ada masalah apa kita? Orang lain nak sambut, biar dia sambut. Kita tak ada. Din ni Islam. Agama aku Islam saja. Isu yang keenam, az-za'inatu. Nabi sebut, mu akan tengok za'inah. Za'inah tu apa? Ar-rahilah. Kenderaan yang berjalan. Dan biasanya dia ada haudaj. Haudaj ni orang tua Mekah panggil segeduk. Segeduk ni kan atas unta tu ada rumah tu, khemah. Itu dia panggil haudaj. Dalam bahasa Malaysia apa tak tahu. Saya tahu orang tua-tua nenek saya panggil segeduk. Segeduk. Jadi dia panggil segeduk. Yang orang tak atas belakang unta macam rumah itu. Jadi biasa dalam tu wanita duduk dalam tu. Haudaj. Wanita, orang perempuan duduk dalam tu. Biasanya bila perjalanan jauh dia buat haudaj, dia buat segeduk ni senang. Wanita duduk dalam tu senanglah, dia nak buka tudung ke, nak berehat kan, takut jatuh atas unta, jadi ada tempat. Maka dan juga segeduk ini juga macam kereta lah, macam kereta tengok suasana yang ada kita. Ini kereta, orang dulu kereta dia di atas unta. Alhamdulillah. Baik. Dalam kisah ini Nabi SAW menceritakan kepada Adi dengan apa yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi SAW, ma sayahdus fil mustaqbal, perkara yang akan terjadi pada masa depan. Benda mustaqbal ni Nabi tak sempat tu. Tapi Adi oleh kerana dia panjang lagi umur dia lepas Nabi wafat, sampai pada zaman Sayyidina Umar, dia tengok. Dia tengok Kisra jatuh, Parsi jatuh. Ini di antara min alamatin nubuwah, di antara tanda-tanda kenabian. Dia panggil alamat kenabian, iaitulah adanya mukjizat. Nabi SAW beritahu benda yang akan berlaku. Bahkan bukan sakat di dunia, Nabi beritahu yang akhirat tu, syurga neraka, Nabi beritahu. Itu semua mukjizat. Itu semua termasuk dalam mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi SAW. Jadi sempat Adi radhiyallahu anhu tengok dua perkara yang Nabi sebut. Yang pertama, az-za'inah, wanita mengembara haji, dan juga kunuz Kisra, gedung-gedung harta Kisra dapat diambil, dapat ditawan di zaman pemerintahan Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Maka Adi kata, Adi pula boleh jadi waktu dia dah tua dah, dia tak sebut tahun bila dia bercakap. Dia kata, hei sahabat-sahabat dia, mana Adi cerita, sambung balik apa yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wala in talat bikum hayah. Sahabat-sahabat semua, kalau kamu panjang umur, kamu akan tengok apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan timbul kekayaan di atas dunia ni yang banyak, sehingga tak ada orang boleh terima sedekah. Saya tak tahulah zaman mana. Adakah pernah berlaku sebelum ni? Kata-katanya pernah berlaku di zaman Umar bin Abdul Aziz.
Di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pernah berlaku, orang bawa harta zakat, tak ada orang nak terima. Tak ada orang nak terima. Semua kaya. Semua senang. Alhamdulillah. Zaman kita hari ni, lambat buka pintu zakat, akan diserbu oleh orang. Maknanya masih lagi belum sampai kepada tahap yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pasti, dalam asyratis sa'ah, dalam alamat kiamat, di zaman Al-Mahdi nanti, bila Mahdi muncul nanti, pada waktu itu akan berlaku balik keamanan dunia ini. Sehingga akan sebiji sebiji ruman. Apa dia ruman? Delima. Buah delima tu besar, kita potong dua dia punya buah, sebelah dia tu boleh buat payung. Pada waktu tu aman dunia ini. Waktu tu kalau kita nak sedekah, tak ada orang terima sedekah. Semuanya senang. Orang yang kaya, orang yang tak ada masalah. Bahkan hayawan-hayawan yang berbisa, yang kanak-kanak apa baik berlaku ya. Tak. Kalau anak kita tak sempat lagi sekolah, pakai naik panggil harimau. Yang hantar anak aku ke sekolah, mungkinlah waktu tu. Wallahu a'lam. Baiklah. Isu yang ke-8 dari kisah kita ini, kita nampak perkembangan tatawurul hayah. Kehidupan semakin hari semakin senang. Pembangunan dunia pun berubah. Alat-alat pengangkutan juga berubah. Daripada dulu orang naik kuda, naik dongki, naik kepada naik basikal, naik motosikal, naik kereta. Hari ni orang main jet dah. Setengah-setengah orang yang muda-muda dulu miskin, hari ni naik jalan helikopter dah. Masya Allah. Jadi ada nampak perubahan-perubahan itulah. Jadi bila keadaan dah berubah, negara dah aman, bagaimana hukum hakam? Maka di sini kita nampak dalam masalah haji ni, bolehkah wanita pergi haji, pergi umrah tanpa mahram? Tanpa mahram. Maka ada 3 pandangan ulama. 3 kelompok ulama. Yang pertama, la tusafir illa ma'a zaujin au mahram. Tak boleh musafir, nak pergi haji ke nak pergi mana, kecuali apa dia? Kecuali ada mahram. Siapa dia mahram ni? Tuan-tuan tanda. Mahram itu iaitulah orang yang haram nikah dengan dia. Adik-beradik dia, bapak dia, datuk dia, pak saudara dia, anak-anak saudara, cucu, cicit, itu dia panggil mahram. Kalau suami bukan mahram. Suami itu suami, itu hak suku. Sebab suami dia boleh berpisah, dia boleh bersama. Waktu dia kahwin bersama, kalau dia bercerai berpisah. Dia tidak mahram. Mahram ni tak putus. Maknanya orang ni tak boleh musafir kecuali ada mahram. Mesti ada mahram. Dalilnya hadis yang diriwayat oleh Ibnu Abbas. Dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafir imra'atun illa wa ma'aha zu mahramin. Jangan kamu musafir perempuan kecuali diikuti oleh mahram. Waja'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Seorang laki-laki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata uktutibtu fi ghazwati. Rasulullah, nama saya naik untuk pergi berperang, tapi isteri saya nak pergi haji. Bagaimana? Qal farji' fahujja ma'ha. Nabi kata, tangguhkan nama kamu, pergi semula perang, pergi haji mengiringi isteri kamu. Ini pandangan ramai ulama mengatakan tak boleh kecuali dengan ada mahram. Kita pergi kepada kumpulan yang kedua, dia kata kalau negara dah aman, pengangkutan pun selesa, boleh je wanita bermusafir seorang diri, tanpa suami, tanpa mahram, mutlaqan. Maknanya open terus, asalkan negara sudah aman, dunia sudah aman, pergi. Macam sebahagian daripada wanita-wanita kita ni, pegawai-pegawai wanita, business woman ni duk mengembara sana sini tanpa mahram ni, berdasarkan hadis ni, hadis Az-Za'inah tadi. Baik. Kumpulan yang ketiga, jalan tengah.
antusafira bila zaujin wala mahramin bisyurut. Boleh dia pergi haji, boleh dia musafir tanpa diiringi oleh suami ataupun diiringi oleh mahram bisyurut, dengan syarat. Wah, ni dengan syarat ni. Apa dia syarat dia tu? Jadi ada beberapa syarat yang telah disebut oleh para ulama Islam. Di antara syarat dianya, orang tua, orang ni, wanita ni dah berumur, bukannya muda-muda. Musafir pula qariban, taklah jauh sangat, jalannya aman, wa ma'ha suhbatun min nisa istiqat. Dia tak ada suami, tak ada, tapi dia pergi dengan kumpulan wanita yang baik-baik. Ini suatu istiqat, wanita yang baiklah. Macam inilah yang disebut dalam kitab fiqh kita, dan inilah yang dipakai oleh tabung haji pun, pakai wanita boleh pergi haji tapi bersama dengan wanita-wanita lain. Jadi kita kata inilah kumpulan yang sederhana lah. Di antara yang open sangat pun tak elok juga, yang terlalu ketat pun susah juga. Jadi kita ambil apa ni? Ambil yang sederhana. Jam'an bainan nusus, kita nak kumpul di antara nas-nas yang melarang dan juga khilaf ulama dalam masalah ini. Alhamdulillah. Jadi kalau kita kata, kalau wanita tu muda, tidak eloklah dia keluar pergi haji tanpa suami ataupun tanpa mahram. Tapi kalau dia pergi dengan mahram, terbaik. Tapi kalau lah tak ada mahram nak pergi, eloklah dia pergi bersama dengan niswatun siqat ma'munat, yang bersama-sama dalam kumpulan itu, insya-Allah. Jadi itulah yang dipakai sekarang. Habis geng-geng pengembara, dia orang tu bukan tanya pun dalam masalah ni. Baiklah, isu yang ke-9, tatawurul hayah. Jadi bila keadaan perkembangan dunia ini sudah berbeza, alat kenderaan pun berbeza, keadaan pun berbeza, adakah dia boleh kita kiaskan musafir pergi haji dengan musafir menuntut ilmu? Waktu anak belajar tahun 80-an dulu, ni geng-geng ustazah tahun 80-an yang duk belajar di Mesir, di Jordan, ingat tak puak kita? Sibuk duk mengarang buku makalah tentang safarul mar'ah, duk bincang. Jadi ada ustaz ni kata tak boleh pelajar-pelajar, student daripada Kahirah nak pergi ke Iskandaria, nak pergi ke Torsena, tak boleh. Yang ni pula tak boleh. Kita kata kita ni biar khabar kat bercakap. Mari mengembara daripada Malaysia ke Mesir boleh, Mesir nak pergi ke Iskandaria, ke tempat mahfuzah lain tak boleh, muhafazah lain tak boleh. Kita kata banyak masalah lah. Jadi anda ingatlah waktu tu anda di Madinah, kami di Madinah, sahabat-sahabat di Mesir, sahabat-sahabat di Jordan, di Syam, perbincangan jauh lah. Tapi waktu tu lagi anda berfikir, anda kata kenapa kita nak ambil separuh jalan? Kita tak fikir kenapa wanita ni mengembara dari Malaysia ke Mesir untuk menuntut ilmu. Tak ada ke ilmu di Malaysia? Tak ada ke ilmu di Malaysia? Banyak ilmu di Malaysia, boleh je. Universiti-universiti tempatan banyak. Nah, kalau anak Kelantan tu belajar di Kias pun ada. Kalau belajar, orang Kuala Lumpur belajar di universiti-universiti yang ada. Masing-masing negeri ada universiti. Jadi tak perlu kita pergi jauh-jauh. Sebab itulah kalau kita nak bincang perkara ni, biar bincang, biar orang kata biar bincang, biar habis, jangan ambil separuh jalan. Maka di sinilah yang kita kata, kita ambillah jalan yang terbaik para jemaah sekalian. Nak pergi haji, pergi umrah, kan? Kita tengoklah sekarang ni musafir, alhamdulillah dalam keamanan, keluarga hantar di airport, suami tunggu di airport, ataupun mahram dia tunggu di airport sana. Dalam perjalanan dia pergi jalan seorang-seorang, duduk dalam keadaan ramai-ramai, ada ketua rombongan, ada pegawai-pegawai yang mengiringi. Jadi kita kata insya-Allah ada keamanannya pada waktu ini. Tapi kalau kita ambil jalan tahafuz, jalan kita nak jaga wara, nak jaga hadis-hadis ni, itu lebih baik. Lebih baik. Jangan pergi kecuali dengan mahram. Itu lebih baik. Baiklah, jadi nak menuntut ilmu pun biar menasabah lah. Kalau ilmu tu ada tempat kita, kenapa nak hantar anak perempuan seorang-seorang pergi ke, lebih-lebih lagi anak perempuan seorang dihantar ke negara-negara Eropah, negara barat yang memang orang kafir saja di sana. Kenapa? Jadi kita kata banyak masalah. Anak saya nak belajar medik di Malaysia pun banyak Syekh, boleh tahu belajarnya setara mana nak medik dah. Jadi orang Arab mari belajar pak kita. Kita kata alhamdulillah,
Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Yang terakhir, perbincangan kita yang terakhir, tentang masalah bermusafir ni, bagaimana kita nak kata. Jadi kita kena ambil syukur pada Allah Azza wa Jalla dengan keamanan yang ada. Sekarang ni kita ada keamanan, ada kedamaian, ada ketenangan, tapi jangan main kirim-kirim. Ni saya dengar sendiri, Ustaz, boleh tak saya nak kirim isteri saya pergi haji, ikut rombongan Ustaz? Anak kata, cik abang dia buat apa? Tak apalah, biar isteri lah pergi dulu. Nanti saya pergi pula, dia balik 2-3 tahun lagi, saya elak. Alasan dia anak kecil lah, macam-macam. Kita kata, kita pandai-pandai lah tengok keadaan. Kalau anak kecil pun, yang dah pandai jaga diri, nenek dia ada. Inilah kita nak belajar, bagaimana kita latihan, kita nak tinggal mereka nanti. Apabila berlakunya kematian. Kita nak tinggal nanti anak. Jadi kalau kita pergi 40 hari pergi haji, balik-balik anak kita terkawal, anak kita pandai jaga diri, anak kita pandai menguruskan rumah, kan tenang. Oh, kalau aku mati, budak-budak ni pandai jaga diri, alhamdulillah. Jadi kami kalau balik berantakan, balik macam-macam, bagi saya sangat tak setuju. Mana-mana suami yang kirim-kirim isteri dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ingat, haji ni rihlatul umur. Haji dianggap sebagai rihlatul umur ataupun rihlatul hayah. Pengembaraan seumur hidup. Allah Ta'ala syariatkan kepada kita haji sekali je. Liman istata'a ilaihi sabila. Kenapa main kirim-kirim? Biarlah kita ada bersama. Kita duduk di Arafah doa bersama. Kita duduk di Madinah, kita menjalan bersama. Kita mengembara di sekitar kawasan Mekah, tengok tempat-tempat sejarah bersama. Kan seronok. Jadi itu nasihat saya lah, kalau boleh. Jadi kalau tak boleh juga, kirimlah. Isteri ikut adik-adik dia ke, ikut ibu bapa dia ke, ada mahram, itu yang terbaik. Jadi kita kata alhamdulillah. Para jemaah sekalian, ambillah peluang yang ada, jangan main kirim-kirim. Kalau nak pergi sekali. Suami dan isteri pergi sama-sama. Insya-Allah tamatlah perbincangan kita. Kita akan sambung lagi siri yang ke-117 dalam kisah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.